Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kepada Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih banyak ucapkan imam pengusia acara, bahagia pengurusi masjid, imam barisan imam, barisan berbalang datang masuk penggerak masjid, pemimpin tempatan semua peringkat, seterusnya tuan-tuan dan puan dan Allah sekalian. Alhamdulillah. Dah lama dah tak ada iman banyak ni. Tak boleh berokok. Diabaikanlah yang tersangkut dengan dada, abaikan. Dan sebab nak bagi clear tu macam ni lah. Kalau orang yang dah tengok dari jauh, kesian banyak wayar semua kata tu. Banyak penyakit orang. Alhamdulillah, sahabat-sahabat saya yang sudi merakamkan setelah sekian lama tidak berjumpa, ya. Terima kasih banyak. Ingatkan dah tak nak rekod lagi lah. Datang ke jadi hari ini mencari kebahagiaan di dunia dan mencari kebahagiaan akhirat. Kalau sebut memanglah semua orang sebut nak bahagia dunia akhirat, tak ada yang nak bahagia dunia aja. Dalam hati itu dia tahu dia nak dulu sekali, tapi boleh ke tidak? Setiap manusia memang nak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan nak akan ke akhirat. Hidup bahagia boleh menjadi salah satu tujuan yang terbesar. Itu jadi matlamat utama. Kadang-kadang ada orang cakap ada banyak duit tentu-tentu bahagia, sebab keadaan memikirkan keadaan ada yang tak ada duit. Kadang-kadang lah, jadi akhirnya pada satu keadaan bila kita ada duit banyak, kita boleh bayar berpuluh ribu, berpuluh juta boleh bayar, tapi kita dilanda penyakit virus yang pelik, namanya COVID-19. COVID-19 orang balik pulau tak faham, COVID-19 pun dia faham. Macam tu. Dia kena COVID-19, dia terlantar. Sebab bukan semua orang boleh menghadapi itu dengan baik. Dia tengok keadaan kondisi badan kita. Masuk dalam hospital, dia boleh bayar 40 ribu, tapi bila makin lama keadaan makin merosot, nak menunjukkan apa? Duit tak boleh nak bagi sihat. Duit tak boleh nak bagi sihat. Contoh ada orang yang mengidap penyakit kanser, kan? Dia buat apa? Dia buat kemoterapi. Ada orang yang buat kemoterapi mati sel-sel kanser. Tapi ada juga yang buat kemo beranak pinak lagi sel kanser. Jadi itu bukan kerja kita kan. Maknanya kita usaha saja, tapi Allah Ta'ala juga menentukan. Macam kita tadilah bayar 10 ribu masuk hospital elok. Ada orang bayar sampai 20-30 ribu elok. Contoh anak-anak kita ini kan, kita berkira hantar anak kita. Contoh kan, berkira hantar anak kita belajar sekolah agama sekarang mahal, sampai 500 ke 700 ringgit sebulan. Belajar dekat sekolah agama swasta, mahal. Baik hantar sekolah biasa. Ayat dia baik hantar sekolah biasa. Cakaplah nak hantar sekolah agama tapi tak mampu, sudah kan? 700 sebulan, gila tu. Yang seorang gila bab satu, gila babi. Dia kata tu. Tapi akhirnya apabila dah dewasa, anak dah rosak, anak-anak rosak akhlak, bayar 20 juta sebulan pun belum tentu boleh selesai masalah akhlak. Masa tu dia ingat, kalaulah dulu aku melapor 700 ringgit sebulan untuk pendidikan agama anak aku, masa itulah kita tahu nilai. Itu contohlah, ya. Jadi perlu diingat segala sesuatu mesti ada tandanya. Itu masuk jugalah untuk bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Itu sebab dia katakan janganlah kerja kayu. Jangan hanya anak keluarga kita, isteri kita, suami kita, keluarga kita ni, jangan hanya mereka tentang kaya, tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana akhirnya satu hari nanti kita akan sadar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga.
tuan datang malam ni. Bukan masuk konsert kan kena bayar. Masuk konsert kena bayar. Yang ada yang sampai 500 sikit supaya dia boleh duduk tokek, dia tengok bulu hidung menyanyi. Punya sanggup bayar 500 ringgit mesti depan kali. Lancat-lancat menyanyi. Wah hati dia. Kan? Konsert kena bayar. Datang ceramah mana kena bayar. Malahan kalau menurut firasat saya, kalau tak betul-betul lah, dah dapat makan tak lepas ceramah. Contoh dia tak tahu lagi, saya agak-agak. Sebab nama masjid tu Masjid Al-Ihsan. Takkan tak ada makan. Macam itulah kan. Kalau tak ada, bila ada cukup. Jadi mana tahu, kalau kita tengok rezeki kan, kita tahu ni tak tahu bayar pun datang. Tapi tanda-tandanya sebenarnya Allah Ta'ala ada sebut. Kalau bahagia ni ada tandanya juga. Bahagia ni pun ada. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9 Allah Ta'ala beritahu apa? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dia tak cakap benda yang sia-sia. Dan orang-orang menjauhkan diri daripada perbuatan perkataan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Jadi mana kata dalam hal ini kita nampak dah diberitahu dah dalam itu. Itu sebabnya Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin. Nabi kata syurga bagi orang kafir. Kalau masuk penjara, bukan semua benda yang boleh buat dalam dunia. Bukan ikut suka lah, kan? Ikut suka. Semua ada peraturan. Nak makan, bukan semua benda boleh makan. Nak menyimpan duit dekat dalam bank, bukan semua keadaan dibenarkan dalam Islam. Kena cek sistem perbankan itu pakai sistem perbankan mengikut syariah ataupun tidak. Dia ada ini bagus, interest dia tinggi, kan? Dia lah cakap. Tapi faedah mahal tak beritahu dah. Segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Itu riba, Ustaz, bukan interest. Contoh kan. Jadi makna kata susahlah, interest tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh. Apa yang boleh? Contoh kan. Itu sebab dia katakan dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dan orang mukmin hanya akan rasa lega dan juga terlepas tak kala dia menghembuskan nafas yang terakhir. Sebab bila dah mati tak ada peraturan kan. Sekatilah kita nak mandi tak nak mandi, sekati orang akan mandikan itu. Sekatilah tak semayang tak nak semayang, memang dah tak boleh semayang, orang lain semayangkan itu. Kalau nasib orang tu malah dia tanam dapat di rumput itu ditanam mana. Tak mana lubang ada sungai itu di kampung ada letak pokok kita tu. Tak ada siapa pun tahu kita ditanam di situ. Contoh lah. Macam mana? Kan sebab kita dah mati. Itu sebab dunia ni penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Itu ada orang tanya, dia kata orang kafir ni kan Ustaz, kalau orang kafir ni buat baik, tak ada alasan tu dia. Yang orang Islam ni juga dapat pahala, tapi orang baik, orang kafir ni. Jadi Allah tu Maha Adil. Ada orang yang bukan Islam, orang yang kafir, Allah Ta'ala bagi juga ganjaran kat dia. Tapi Allah bagi masa bila? Allah bagi atas dunia. Itu sebab kita tengok orang tu tak semayang, tapi kaya. Orang tu tak semayang, tak puasa, tak apa, tapi kaya-kaya. Kita ni semayang hari-hari, dia manja lesan, duit ngam-ngam. Duit dan citra pun dah habis. Citra kan? Baru dapat dia tu dah habis. Habis untuk kaya, betul lah kan? Jadi nak beritahu sebenarnya yang paling penting adalah ganjaran di akhirat. Kita nak bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi untuk mencapainya kebahagiaan ini ada beberapa rahsia. Yang pertama, menjaga solat 5 waktu. Jaga solat,
Jangan pernah melalaikan salat, kerana amalan yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Tapi bila salat kenaklah belajar, jangan main ikut-ikut. Jangan main ikut-ikut saja belajar. Mencapai kesempurnaan ibadah kena ada 4 perkara. Pertama, mestilah dengan apa? Mestilah dengan apa? Ilmu. Kena belajar. Tak tahu tanya, betul tak saya sembahyang ni? Betul tak cara saya rukuk ni? Saya sujud ni okey tak? Apa nak berdiri? Nak sujud betul? Kalau sujud nak kan? Macam mana sujud? Macam ni apa perbuatan tangan kau kat mana? Kau dahi, kau hidung kau kat mana? Semua ada. Semua dia aja. Kau nak belajar kan? Itulah. Jangan bagi alasan. Ada satu hamba Allah ni pencet pangkat tinggi daripada Putrajaya. Pangkat tinggi. Pencet tinggi, pangkat tinggi Putrajaya. Memang jusa lah. Jusa tu turus ke orang. Pengarah. Ketua pengarah. Balik kampung jumpa imam. Saya tak nak sebut kampung mana, tapi bukan balik pulau. Dia balik kampung, dia jumpa imam. Imam tak tahu lama boleh tak ajar saya solat, kerana saya selama ni tak tahu solat. Bayangkan, adalah satu hamba Allah sebut dah tua-tua baru nak belajar. Ada juga. Tapi kita kena fikir, jangan-jangan dia dah tua baru belajar tu lagi elok solatnya daripada kita yang perasan elok. Sebab kita mungkin juga ada di kalangan kita dah lama lagi masjid, tapi sembahyang pun ikut-ikut, tak pernah tanya guru yang tepat macam mana betul tak cara bersolat. Macam-macam cara kan? Macam-macam. Pergi Mekah kan? Saya balik daripada umrah baru ni kan? Ramai orang kan? Ini 31 atau 30 Mei ni dah mula dah penerbangan yang pertama untuk jemaah haji tahun 70 lagi. Jam kan? Jam yang masa berlalu. Itu maknanya apa? Kejam yang masa berlalu. Itu maknanya apa? Nak mati. Payah awak nak fikir. Apa lagi kalau dah capek masa berlalu? Memang tanda-tanda nak mati lah. Tanya budak-budak yang pegang impun, yang merakam. Tangannya dah konek pegang kan? Bila boleh nak pergi ceramah. Kalau aku tahu bawa tripod tadi, sambung suruh. Betul lah kan? Sebab pada dia orang, dia nak simpan nak rekod, nak tunjuk ke kawan dia. Tengok aku ada tadi. Buat contoh lah. Contoh kan? Jadi dia tak fikir benda lain. Yang lain yang merakam ni lain pula. Dia rakam ni kan, dia nak edit, dia nak buat, dia nak keluarkan nanti, dia nak buat dengan feature-feature dengan gambar-gambar. Ada keluar macam-macam kan. Samsul depan yang tolak tiba-tiba jadi putih kan. Macam-macam kan dia buat kan. Adalah target-target kan. Tentu juga macam dulu masa puasa kan. Puasa, budak-budak ni puasa, ya Allah lambatnya nak berbuka. Tapi orang budak-budak sekolah menengah yang dah banyak sikit homework assignment dia, cepat berbuka tapi lambatnya nak raya. Kan? Orang tua lain nak macam-macam fikir. Bayangkan 25 Ramadan dah bergaduh. Patut kita raya hari Senin, bukan Selasa. Mana? Brunei raya Senin. Kenapa kita Selasa? Harga orang yang tengok bulan bulan. Ya. Maknanya marah kalau raya tu hari Selasa. Tiba-tiba umum hari Senin pun marah. Lomang tak sampai bakar lagi. Contoh lah. Jadi orang Malaysia juga macam tu. Buat apa pun marah. Sekolah buka marah, sekolah tutup lagi marah. Covid tutup sekolah. Sampai bila nak tutup sekolah? Akhirnya buka sekolah. Bila buka sekolah, kes tinggi lagi. Kenapa buka? Semua salah. Warning tu kan. Jadi dalam salat ni, balik kepada wajib salat tadi, pertama mesti dengan ilmu, kedua mestilah ikhlas, yang ketiga mestilah ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Semayang nombor ekor lagi juga. Macam mana kan? Semayang nombor 4 berbakul kan? Ya. Macam mana tak sampai lagi tu?
Contohlah macam mana Puan tadi ya, boleh buat telajak sifat sikit ya. Jadi yang keempat mestilah dimulakan dengan niat. Niat yang betul. Saya dulu sembahyang maghrib 3 rakaat sebab mak mentua aku ada ke rumah. Contohnya kalau tidak memang tak sembahyang. Contoh, saya dulu sembahyang maghrib 3 rakaat ke masjid, tiba-tiba malamnya aku datang sebab namanya YB pun datang. Contohlah, kau boleh jumpa dia. Contoh ada orang itu, ada kan. Tapi kat majlis lesan tak adalah kata. Ini semua ikhlas. Terpancar cahaya keikhlasan. Nampak kan? Jadi yang paling penting itu ingat mencapai kesempurnaan ibadah. Saya tak sempat orang panjang lah. Maknanya kena pilih slot ceramah yang lain. Maknanya confirm kena panggil lagi ya, betul kan? Ya, jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya peliharalah semua solat dan peliharalah berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Sembahyang ini dengan khusyuk ni maknanya penekanan untuk fokus kita kepada Allah Ta'ala tu lebih daripada benda lain. Masalahnya kita sembahyang jumpa barang hilang. Allah la tasal mali wa nampak tu. Yang perempuan nak Allah. Ya baju tu tak jahit tepi lagi dia kata. Dia dah bagi kat customer-nya tapi belum jahit tepi. Allah balah tadi air tutup ke tidak tadi. Tadi semalam maghrib Allah. Samsul lepas dah sampai tu belum. Contoh kan. Risau kan. Imam pun fikir ini nak berjaya panjang ke pendek malam ni. Kau panjang dah sampai dah dia. Contoh lah. Tak adalah. Kadang-kadang untuk kita sebab sembahyang dengan benda lain. Cuma kita buat perbandingan. Sembahyang subuh berapa minit dekat kalau kita boleh ambil? Tak kali 5 minit. Sembahyang zuhur ambil dah 5 minit. Sembahyang asar 5 minit, 5 minit, 5 minit. Semua 5 minit kita ambil. Baru 25 minit. Itulah siap zikir, siap doa. Tambah lagi 25 minit. Baru 50 minit. Campurlah buat terupur-terupur sikit. Ambil lah slow sikit baca. Kita renggamkanlah 1 jam. Baru 1 jam untuk solat. Lagi 23 jam untuk benda-benda lain menyebabkan kita susah nak khusyuk dalam solat. Bercampur benda-benda lain. Tapi kalau pun 1 jam, tapi kita letakkan itu sebagai apa orang balik pulau sebut priority. Letakkan sebagai keutamaan, insya-Allah kita tak akan memenangkan benda lain mendahului solat kita. Sembahyang untuk fikir Allah Ta'ala, fikir Allah dan Rasul, memahami baik-baik dalam solat. Dalam kitab Buka Syaratul Qulub di bawah tajuk cinta dan mahabbah kepada Allah. Bila dia doa orang tu membaca yang suci Al-Quran, menggambarkan betapa tahunya azab neraka. Orang yang tengah berenang tu tenggelam, punya risau, takut tenggelam, dia punya risau, akhirnya lemas mati ke dalam air. Sebab dia faham. Kita baca ayat lain tak senyum. Sebab lepas tadarus tu dapat kain pelikat. Dapat RM50 untuk guru tadarus. Contohlah kan? Jadi kita kadang tu sebab Nabi sebut akan tiba masanya nanti umatku membaca Al-Quran tapi tak sampai pun ke tenggorokannya. Apa maksudnya? Mengaji keluar ke mulut, bacaan kita keluar ke mulut, ngaji mulut sini, tenggorokan sini, tekak sini. Apa maksud baca tapi tak sampai kat tekak? Apa maksud? Maksudnya kalau lah tak sampai kat tekak, dekat hati lebih lagi tak sampai. Itu sebab dia mengaji tapi tetap buat benda-benda tak elok kan? Ngaji tetap buat dengan benda-benda yang tak baik. Khusyuk ni yang paling sana macam kita tengok cerita drama Korea lah kan, perempuan kan.
Lelaki dia tak tengok drama Korea, tak tengok sana. Okey lah, orang perempuan tengok drama Melayu, suamiku seorang berdosa. Apa? Saya tak terkenal macam mana? Saya tak dikenal macam itulah dia bang. Okey. Ada kereta kancil PFW 789. PFW 789. Kereta anda telah ditunda. Sila tahan lori tersebut. Tak. Lampu nyala. Risaulah kalau tengok ya. Nanti kan ambil lah bateri. PFW 789. Dah dia keluar lagi. Jadi dah sampai mana lupa pula aku dah dalam pasal apa kan? Itu hal betul lah kau ni. Tengok cinta tak dikenal tadi. Saya tak dikenal. Suamiku seorang berdosa. Dia tengah tengok tu drama ni. Maksud khusyuk tadi dia tengok, fokus kat situ. Anak lalu ni. Tapi lah Mata tetap kena khusyuk. Dia tak peduli dengan yang lain. Tak lah. Bang air bang. Tak restu. Bang air. Itu khusyuk lagi. Dia biasanya lelaki kalau tengok tu, tengok wrestling kan? Tapi sekarang wrestling dah tak syok dah kan? Tapi dia salah. Bukan nak ulas itu. Tapi maknanya khusyuk lebih berkaran. Yang kedua, tanda-tanda orang bahagia di dunia dan juga di akhirat, dia tidak membenci orang lain. Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia pernah membuat kesalahan kepada kamu. Cubalah untuk mendoakan dia untuk berubah, kerana terdapat kelegaan dan ketenangan saat kita mampu memaafkan orang lain. Jangan benci orang. Kita suka kat orang, orang pun suka kat kita. Kita ni benci kat orang macam mana kita tak pernah buat salah. Aku tak boleh terima lah apa dia buat kat aku. Kita ni pernah tak? Macam perempuan kan, benda lain saya boleh maafkan. Bagaimana perempuan? Benda lain saya boleh maafkan. Ini soal kesetiaan. Orang lelaki pun manusia. Macam mana you all terpesona dengan beg-beg tangan, terpesona dengan kasut-kasut yang mahal-mahal. Tapi lelaki tak pernah minta beg tangan. Lelaki tak pernah minta kasut yang mahal-mahal. Tetapi lelaki ini pandangan mata ini penuh dengan kasih sayang. Jadi kata-kala tu orang contohlah. Jadi kalau lelaki tu buat silap, abang minta maaf, abang tak sepatutnya macam tu, abang tak sengaja pun, maafkan abang. Tak apa, cukup sekali. Jadi cara cakap tu macam dia tak pernah buat salah. Betul. Tapi yang lagi jangan cuba-cuba kan. Kau buat salah sekali memang sepanjang hayat nak kau kena gong. Jangan main-main. Dia nampak semayang 5 kali sehari, sujud dah pun menangis-nangis. Tentu Allah. Kau tengoklah kau buat salah sekali, kau tengok macam tu. Sampai bila pun saya takkan maafkan abang atau yang lain. Sampai bila. Dia ambil ayat Ustaz tu, abadah. Apakah kan? Dan itulah. Tapi bukan perempuan sini lah, tempat lain. Tempat lain sini okey. Sangat memaafkan. Orang lelaki pun sama, jangan hukum perempuan. Sebab kita ni manusia, semua buat salah. Semua buat salah dan silap kan? Jadi jangan kita menjaga. Dua perkara yang paling mulia di sisi Allah, tapi susah nak buat. Yang pertama minta maaf, yang kedua memaafkan. Kok susah. Senang cakap kat orang, tapi kena kat diri sendiri belum tahu. Minta maaf, kenapa susah? Kenapa aku minta maaf dengan dia? Bukan aku salah. Itu ayat biasa. Kenapa aku minta maaf dengan dia? Bukan aku yang buat salah ni dia. Kenapa aku minta maaf? Aku pak saudara dia anak buah. Kenapa lah pak saudara minta maaf dengan anak buah? Pak saudara lah kena minta maaf dulu dengan anak buah, sebab harapan untuk mati dulu tu cerah. Faham? Bukan kira siapa muda siapa tua. Dan sekarang mati pula tak kenal usia.
Mungkin muda mati, mungkin tua mati, mungkin sehat mati, tak sehat pun mungkin mati. Jadi jangan tunggu-tunggu. Buat salah, tak kira siapa betul siapa salah, minta maaf dulu. Kenapa nak kena minta maaf dengan dia? Aku pangkat macam mana? Dia pangkat apa? Wah, dia bos. Dia tak minta maaf dengan apa? Salah. Tengok syarikat Samsung dulu, tak? Yang handphone ni meletup tu, terbakar lah, apalah kan. Satu dunia rekod dia menunduk di dalam air. Contoh nak beritahu, jatuh ke bawah ada minta maaf? Tak. Malah orang selut dia sebab dia ambil tanggungjawab. Memaafkan pula, itu lagi best. Aku orang lain boleh, tapi bukan dia. Kau boleh pilih pula siapa kau nak maafkan. Kan? Punyalah teruk kebencian tu, jangan ada seperti itu. Kan? Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Hidup kalau tak ada rahmat, apa guna tuan-tuan rumah kita. Nak masuk syurga, ada satu tiket yang kita kena dapat. Tiket itu adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, tak ada cara lain. Beribadahlah banyak-banyak. Itu dia. Tapi kalau hidup kita tak dapat rahmat disebabkan kita tidak memperbaiki hubungan kita satu dengan yang lain, maka rugilah. Dalam satu hadis disebutkan, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Hati-hati. Kau jangan lalu lagi dah depan rumah aku. Garang. Aku tak nak tengok kau lalu lagi di depan rumah aku. Masalahnya, itulah satu-satunya laluan nak keluar dari kampung. Fahamlah kau tak pergi waktu lalu depan. Itu je satu jalan yang kan. Contohlah orang bergaduh. Biasa tak? Orang bergaduh kat taman perumahan. Dia marah orang pasang kemah dekat depan rumah. Contohnya kemah pasang kat bawah. Jadi pertama orang yang pasang kemah, adabnya jumpalah jiran. Seminggu, 2 minggu sebelum saya insyaAllah kalau mungkin nak kedui, saya mungkin nak pasang kemah depan rumah abang. Ni sampai mak bang saya minta izin bang yang depan rumah. Sebab tu laluan dia keluar. Tapi dia kata tak boleh depan rumah ni saya punya. Kan? Tak boleh. Sebenarnya kena sedar depan rumah tu bukan kau punya. Tu PBT pihak penguasa tempatan. Tapi dia tu kira beradab dan tu nak minta. So kita cakap, yelah. Tapi beritahu awal sebelum pasang sekali, sebelum ingatkan saya, takut nanti kan dah pasang-pasang kemah, saya dekat dalam dengan kereta. So macam mana pula aku nak mengunggah kereta. Yelah. Cakap ya. Kadang ada orang parking kat depan rumah. Parking kan, pagi saudara mara ramai. Jadi beritahulah kat jiran, maaf saya parking kat depan ni sekejap. Ya tak apa. Saya tak keluar pun, saya memang 10 tahun dah tak keluar. Kalau dah faham maksud tu. Kalau macam tu mana dia marah. Memang apa, aku memang dah khaskan dah depan rumah ni memang tu kau. Tu mana dia marah tu. Kau cari ke tempat lain. Tu ada tu. Jaga hubungan, minta maaf dan memaafkan. Jangan pernah benci pada orang lain. Kita benci dengan orang macamlah kita ni sempurna. Kita tak sempurna pun. Kemudian yang ketiga ni, tunaikanlah zakat. Allah SWT melalui ajaran Islam mengajarkan manusia untuk tidak hanya menerima tapi juga memberi. Namun lebih baik untuk memberi daripada meminta. Di sinilah anjuran berzakat menjadi relevan dalam agama kita. Bayar zakat tak? Dah settle dah RM7. Itu zakat fitrah, zakat pendapatan kita, zakat emas, perak, zakat simpanan kita, zakat pendapatan kita. Tengok ya? Jangan sebab itu kita terhalang untuk masuk ke dalam syurga. Ketika kita tidak mampu untuk berzakat, ada cara dilakukan. Antaranya bersedekah, berinfak ataupun lain-lain. Bersedekahlah tuan-tuan dan puan sekalian.
sebab sedekah tak pernah memiskinkan orang. Percaya cakap saya. Orang yang pernah rasa betapa hebatnya sedekah, dia akan rajin bersedekah. Maka kepada siapa yang belum pernah mengalami keajaiban bersedekah, malam ni saya tunjukkan satu cara untuk mencipta keajaiban bersedekah, iaitu jom sama-sama kita bayar duit ni, masuk duit banyak-banyak ke dalam tabung pengimarahan masjid dan aktiviti bulanan masjid untuk Masjid Al-Ihsan Sungai Pinang Balik Pulau. Dengan ini lafaz yang mulia macam tahu juga. Dan maka dengan ini saya melancarkan tabung pengimarahan masjid dan aktiviti bulanan masjid. Dan pihak Masjid Al-Ihsan Sungai Pinang membuka peluang pada semua muslimin dan muslimat untuk menginfakkan kitab-kitab yang akan digunakan semasa kuliah masjid. Ya, masjid amat mengalu-alukan kepada yang ingin menginfak kitab yang akan digunakan semasa kuliah. Jadi mana tabung dah jalan tu, sudah lancar kan? Kau main macam tu ya, umum saja. Dah oh dah ada dah. Dah ada belah tepi, dah ada belah tepi ni betul. Hari tu saya ceramah di kat mana, dekat Kedah ni saya ceramah. Apa nama kampung? Tak ingat lah nama kampung. Yang bagusnya ada satu syarikat cermin mata. Dia infakkan cermin mata tu yang untuk orang yang buta. Bukan gabung dia dah buta, apalah tu, apa yang 100, 150, 200 dia letak dah kat situ. Jadi orang boleh ambil untuk nak ngaji, nak baca kitab. Tapi diingatkan bukan untuk bawa balik. Sesuatu dah cantik tak? Bawa balik rumah. Jangan lupa. Ya, ini untuk bacaan, ini kegunaan dalam masjid saja. Itu antaranya lah yang boleh kita bersedekah, berinfak dan lain-lain. Contohnya guru mengaji Marhaban berjanji mak saya kat kampung, dia kumpulkan duit setiap bulan, kumpul sikit-sikit seorang. Sebab kebanyakan yang grup Marhaban berjanji ni kebanyakan dia dah pergi haji, dah pernah pergi umrah banyak kali lah. Jadi dia orang pula kumpul duit, jadi dia pilih orang yang susah, kan, orang perempuan yang susah dekat dalam karyah tu, kemudian hantar mereka, taja mereka untuk pergi umrah. Macam tu antaralah yang boleh dilakukan. Itu salah satu contoh. Kemudian yang keempatnya, tanda-tanda berjaya dunia dan akhirat, tidak berkeluh kesah. Untuk mencapai proses ini, kita selalu akan mengalami keadaan diuji dan tak kurang juga ramai yang berkeluh kesah. Sesungguhnya Allah menjanjikan pahala yang besar pada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Manusia ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, memang secara semula jadinya memang rajin apa? Rajin berkeluh kesah, lagi kikir. Ada tu, aduh, pukul berapa dah nak habis ceramah? Aduh, ada je kan? Imam nak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Batu bunga imam. Belakang, aduh, imam bila lah nak tukar, berkeluh kesah. Keluar, aduh, hilang pula selipar. Balik selipar sebelah lain, start motor, bawa dah start dah nak minyaknya, kata biasa menurun, pupuk minyak pula habis, liter minyak dah lama rosak, dia lupa nak isi. Tolak pula, dalam tolak tak perasan, masuk dalam kap dengan dia sekali. Aku tahu betul malam tu hidup. Contoh kan, berkeluh kesah, aduh, apalah bala dia waktu dia dah keluar ayat dah, bala betul hidup aku ni. Susah nak sabar keadaan macam tu. Termasuknya bercakap, bukan cakap orang lain, termasuk diri sendiri. Ada je berkeluh kesah, kan? Jadi Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah.
Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar banyak-banyak. Allah uji kita. Allah uji dengan isteri buat perangai. Allah uji dengan suami tak bertanggung jawab. Allah uji dengan anak-anak yang macam-macam perangai. Allah uji kita dengan masyarakat kiri kanan kita ni ada masalah dengan kita. Allah uji macam-macam. Tapi jangan berkeluh kesah. Sabar banyak. Kadang-kadang tak dapat dia sabar. Walaupun nama dia Sabaruddin bin Sabar, nama bini dia Sabar ya, nama anaknya Sabri, Sabran, Sabrina, Sabur. Contohlah kan. Contohlah. Anak sabar-sabar je, tak ada apa dah sabar. Ya? Jadi sabar. Allah uji macam-macam. Barang hilang, kereta rosak, rotek mati serentak. Kenapa datang ni rotek nak mati? Oh, apa? Ya. Bali apa? Isi orang nak pergi umrah. Ya Allah, tak muka Syamsul depan. Berapa dengan Syamsul depan? Sekarang masuk 4,000 je banyak. Ya, murah tu lah. Sebab ada apa Allah sponsor. Sudahnya tawaf di KLIA, tak sampai naik kapal terbang. Total tu dah sampai dekat balik pulau. Kan? Kau tak pergi umrah? Balik hari tu. Dah kau dah tipu. So, untuk makluman semua, Kementerian Pelancongan dah maklumkan nak pergi umrah sekarang minimum 6990. Maknanya 7,000 dan ke atas. Kalau bawah pada tu jangan percaya, bohong, tak dibenarkan. Ya. Oh, ni saya pergi lah, rehat pada ceramah. Saya pergi bulan 3 dulu, rehat. Tak ada rehat dah. Sampai sana aku pun confused. Ni Makkah ke Malaysia? Ramai orang Malaysia ni. Dekat Al-Jazirah, tempat hentian rehat daripada Mekah dan Madinah. Mekah nak ke mana? 25 ke 30 bas semua orang Malaysia. Ustaz, pergi gambar ambil lah, pergi gambar ambil lah, pakai kamera daripada Madinah Mekah, pakai kamera. Ustaz turun dengan kain tu. Kau nak tengok BCG aku bahan. Macam perangai. Ada satu makcik tu kerja saya kat tangga hotel. Dia kerja tutup. Apa hal ni? Gambar apa tak? Bukan semalam dah ni. Semalam baju lain. Macam-macam kau yang ni. Kan? Lain-lain. Tapi makcik tu kan tua-tua tu baru pergi gambar. Macamnya. Lain-lain dia tu. Risau lah. Ada makcik seorang macam ni. Itu tak bohong. Tengah tawaf. Tengah tawaf ni. Dia ambil gambar. Macam-macam. Itu tak bohong. Sekali saya ceramah dia open. Makcik-makcik ni nak ambil gambar kan saya. Boleh tak ambil gambar? Boleh. Gambar lah saya pun duduk. Ada orang lelaki duduk orang. Perempuan tinggi belakang. Tiba seorang makcik ni bersuara. Free size. Free size lah kecil. Dia macam ni, macam itu freestyle. Tapi dia confident. Jadi dia bunyi free size. Terasuk tersindi orang yang badan tak free size. Macam tu lah. Jadi dia confident. Yang kelima, tanda orang bahagia dunia akhirat, dia menjaga kemaluannya. Jaga kemaluan ni bukan kata dia pakai suara dalam, tapi menjaga kemaluan ini adalah untuk mengelakkan diri pada perbuatan zina. Pada hari ini zina dianggap biasa dan lumrah. Pembuangan bayi berapa banyak. Banyak umat Islam yang melupakan kewajipan untuk menjaga pandangan dan kemaluan mereka. Maka dari itu, siapa yang mampu menjaga pandangan, pemikiran
ucapan dan tindakan, berarti dia menjaga agama. Kadang-kadang kita mungkin tak pandang perempuan, kita berjalan, kita mungkin tak tengok kakak malam, tapi kita ada kelap ke tangan itu, iaitu kita ada telefon bimbit sekarang. Kita tekannya, tak payah pergi tempat tu, terpaparlah kat depan mata kita. Itu kena hati-hati, ya, jaga. Dan sebagai suami, tolong pastikan isteri, anak-anak perempuan kita dijaga. Itulah maksud dayus yang sebenar, membiarkan isteri mendedahkan aurat untuk lelaki yang bukan mahram dia, dan kita tak rasa bersalah, kita rasa okey. Itulah dayus yang sebenar-benar. Dia pakai tudung, tapi bila dia menunduk, terjoket baju tu, nampak kulit badan dia, nampak suara dalam dia jenis apa. Tak, ini betul lah tu. Pakai tudung tapi baju ketat, dia tak tutup aurat, tapi dia balut aurat. Pakai baju ketat-ketat. Nak pakai ketat-ketat, pakai ke rumah, biar dia tu sumul pun tak mau ke rumah. Untuk suami kita. Tapi kat luar untuk apa? Ya? Itu sebabnya bila perarakan mengumumkan ketibaan kedua mempelai masuk ke dalam dewan, ya? Banyak yang kedui yang tertakut. Masa PKP itu tak boleh kedui. Jadi dia buat apa arakan masuk pengantin. Pengantin pakai jaring. Nanti perempuan tu jaring nampak ni. Dosa tak? Dosa lah. Nampak pula lain baju dalam dia tu dekat belakang, nampak. Orang tengah makan berhenti ni. Macam tu lah. Saya tunjuk lakonan semula. Wah, pengantin dengan nampak. Kawan tu suap ke hidung nak makan. Namanya toperannya tengok kan. Salah siapa? Itu agak salah. Faham kan? Jaga. Tu belum cerita lagi. Belum cerita lagi. Dia bagi siapa yang make up anak. Siapa yang make up anak? Dia bagi orang yang tak tentu arah. Tu tak tahu arah. Tak tahulah jenis nampang atau tidak. Anak kita perempuan, kita bagi yang dah elok senapang pakai baju perempuan. Dah senapang lah. Faham ke tidak senapang ni? Oh, cantiknya, cantik, comel, la ilaha illallah. Dia jantan tu. Dosa tak? Dosa. Abah tu mana? Kubur bodak kata-kata kan. Lipstick abah. Itu pasang apa nama? Yang bulu mata yang melontik lah, macam tarian ragol. Kan? Ayah tengok ni. Ayah itu jago tengok macam mana. Melampau atau tak melampau, sudah. Apa kalau tak make up tu tak jadi kahwin? Jadi ya. Salah kan? Agak. Jadi itulah dia. Dan firman Allah SWT surah Al-Ma'arij ayat 29-31 yang bermaksud, dan orang-orang memelihara kemaluannya kecuali dari sisi mereka atau budak-budak mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari sebaliknya, maka itulah orang yang melampaui batas. Ya. Kemudian seterusnya, tanda orang bahagia dunia akhirat, dia bersikap rendah hati, sentiasa mengendah diri, tak ada belagak-belagak. 3 penyakit sombong apa dia? Yang pertama ujub, yang kedua riak, yang ketiga takbur. Dia masuk dekat dalam masjid ni, dia masuk ni, aku pun paling awal ni. Dah seminggu ni aku paling awal. Dalam hati ujub, dia terasa syok dia. Kedua riak, dia tengah semayang tu, terdengar bunyi sliding door, ada orang masuk, langsung baca Bismillah.
Dia orang tu dah dia semayang. Tu riak, tunjuk kat orang. Yang ketiga dia saya cakap, kau perasan tak? Siapa paling awal datang masjid minggu ni? Wah, tu komfortable. Agak, jangan gitu semua. Kadang-kadang dalam hati betul kan? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hati, sedap juga suara tu. Sendiri puji tu, betul tak? Dia sendiri cakap, sedap juga. Kan? Jadi hati-hati. Ya? Sebab kita kena faham, bukan semua orang memiliki hidup yang berkecukupan. Kalau diri kita tergolong dalam orang yang berkecukupan, orang yang senang berduit, tanamkanlah sikap rendah hati agar terhindar dari sifat sombong yang akhirnya merugikan kita. Saya pun tak tahu, kadang-kadang saya naik kereta Mosa pun orang cakap, kereta Mosa Ustaz belakang apa? Naik Azia tak bagi parking dalam pula. Tadi kena tahan kerana termaaf cik, parking penuh. Parking kat luar. Masa tu jom, Assalamualaikum. Lawat tak apa. Kan? Ada tu. Rendah hati walaupun tinggi. Kan? Saya suka orang cakap ni Azia ni nak cover ni. Bukan. Memang aku suka ni Azia tu. My favorite car. You know. Saya pergi parking rumah dia dah sebut Datuk Datuk Seri. Kereta tu Jaguar, Porsche, Lamborghini. Kat mana aku nak parking? Akhirnya saya parking lah sebelah Jaguar. Oh dah sama level. Jaguar, Pro 2. Nak sama bunyi tu. Parking sebelah. Tak ada apa lah, apa yang kita risau. Bila jam sama kan berhenti. Betul tak? Malah nak naik motor oh tak yang 30 km sejam. Sakit hati tengok kan. Nampak tak? Apalah kita nak belagak-belagak apa yang kita nak lagak kan. Bukan buat mati. Ya. Sama. Betul. Nak belagakkan nama Samsul depan. Besok lagi 5-6 tahun tak apa Samsul sebat pula. Mana kita tahu Samsul sebat, Samsul tembak, Samsul dabi. Ya. Mesti bising apa macam-macam. Ya. Memang betul lah itu bulan puasa setiap hari. Macam. Kalau boleh pagi raya orang macam. Kalau boleh lah. Tapi saya break itu dia dah macam boleh. Macam. Saya dah tahu apa macam. Entah 3 tahun lagi. Besok abang datang camah, abang relax ke mana, abang muntah ni orang abang pun dah. Sebab dulu orang tanya orang perempuan ni pun camah. Bila kita rumah tak ada camah ni tak. Tak payah. Balik awal salah, balik lambat salah. Tak balik lagi salah. Jadi macam tu lah, tanamkan sikap rendah hati. Tak usah kita sombong-sombong. Semua yang Allah bagi, semua pinjam-pinjaman aja. Bagi suami, bagi isteri, semua tahu. Isteri aku lah paling pandai masak ke balik pulau. Sampai terbalik lah pulau ni kalau dia masak. Aku memang tak main lah makan kedai ni. Tak main lah. Esok tu dia makan kedai, so balah meja gitu. Bukan kau tak makan kedai. Oh, mak tinggal 2 lebih. Tinggal rumah. Tahu lah kedai ni kan sebentar kau. Suami I bagi I 2K sebulan. You ada? Oh, kan. 2,000 sebulan. Dah. Malam tu suami mati tercakik semua. Tercakik semua. Taman kampung abang kram totalah tahu mati. Hilang 2,000 sebulan. Pangkat kedudukan kuasa sampai masa habis. Mana? Iya, sementara jawatan. Ketua kampung berapa kali juga. Betul tak? 1 kali bakar
3 Perdana Menteri dapat. Kan nak tunjukkan Allah tunjuk kita sementara. Semua sementara. Takkan tak belajar lagi. Betul tak? Ini bukan cerita politik. Tak kisahlah parti mana pun. Saya cakap lah. Dia tu dahsyat. Pengarah tu. Kau pejabat tanah tu dia nombor 1 tau. Sampai masuk duduk kat tiang masjid ni. Baru pencet. Betul. Bukan nak cakap orang, termasuk saya. Saya dulu beberapa tahun dulu, banyak tahun lah, pengarah undang-undang ni, legal advisor. Kali dapat kad pesara, tunjuk kat hotel, dapat 10%. Pencet. Betul tak? Jadi mana satu kita punya? Harta lagi lah. Cuba dulu berapa ramai orang Cahullah kau punya Viva ni. Viva tiba-tiba dah ada Beza. Tak lama lagi ada Sama. Beza dah ada, lepas tu Sama lah pula. Kancil dah keluar, Kenari dah keluar. Seladang tak keluar. Tapi kau seladang. Iya kan. Sementara tapi dia cakap kalau nak isi, kalau nak bawa kereta laju, isi minyak yang paling laju sekali dekat belah-belah utara banyak Buraq Oil. Yang kata sebab Buraq laju kan, isi minyak ya. Dan begitu juga ya, kita disebutkan sombong ni merugikan apa? Sebab sombong ni sifat siapa? Sombong sifat apa? Sifat apa? Sifat iblis dan syaitan. Sebab dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Seterusnya, tanda-tanda orang bahagia dunia akhirat, dia selalu memberi ya? Kerana Allah selalu memberi kepada orang lain, selalu ingat orang yang lebih susah daripada kita. Kata Nabi, kata Imam Al-Ghazali, salah satu contoh yang nak bagi hati kita ni ingat ke orang lain adalah bila kita lapar, tu kita puasa. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sentiasa membiarkan perutnya berada di dalam keadaan kenyang akan dihinggapi 5 perkara. Orang yang sentiasa perutnya kenyang, maknanya dia tak berlapar, dia akan ada 5 perkara. Pertama, dia susah nak fikir orang lain sebab dia anggap orang lain kenyang macam dia. Dia fikir orang lain tu adalah makanan dia tu. Dia tak fikir orang lain, yang penting dia kenyang. Kedua, dia mudah ingkar pada perintah Allah. Bila terlalu kenyang, dia tersandar. Bila tersandar, dia terlelap. Bila terlelap, dia tak semayang. Yang ketiga, dia susah nak mendengar nasihat daripada orang-orang yang baik. Sengaja aku lah. Yang keempat, kata-katanya banyak menyakitkan hati orang. Dia tak peduli, yang penting dia kenyang. Dan yang kelima, dia mudah ditimpa penyakit. Selalulah memberi, kerana Nabi pun beritahu sesungguhnya tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mana memberi tentu-tentu lebih baik daripada yang menerima. Contoh macam ni kan, nak sedekah pancaran tabung imarat masjid, bagi jangan risau, tetap yang terbaik. Bank in, ambil nombor akaun. Nombor akaun ni bank mana? Agrobank. Bank Agrobank. Nombor akaun tak. Description, doakan saya kaya. Amount RM1. Aku tak tahu. Amount ni RM1. Cita-cita doakan saya kaya tadi. Ya, lah modal tak nak keluar banyak, tapi untung nak banyak, tak apalah. Yang penting ikhlas. 20 tahun ikhlas di singgit. Ya, masalah. Tak apalah, yang penting bagi-bagilah kan, ikhlaskan hati. Ada orang kalau dah mati dalam kubur, ya Allah, lapang pula kubur dia. Taklah lapang sangat, tapi lapang kan. Lapang kubur aku.
Kenapa lapar kubur pun? Malaikat pun beritahu, sebab dulu kau pernah sekali kau sorakah ke Masjid Al-Ihsan, kau bagi RM1. Dan masa tu paling ikhlas kau bagi. Sebab dalam poket kau memang tinggal sikit, masa tu kau cakap bagilah, ada lah rezeki lain. Tiba-tiba ikhlas dia tu RM1 tu. Dia cakap apa dalam kubur? RM1 macam ni punya lapar. Kalau aku tahu aku bagi semua harta. Salahnya it's too late my man. Macam kau begini. Kan dah terlambat. Waktu hidup dah lagi. Contoh, tanya Samsul Lebat, Ustaz, ni saya ikhlas waktu Ustaz untuk beli minyak Ustaz balik. Contoh. Saya ni contoh orang betul-betul. Contoh. Tidak lah kan. Iyalah. Tak adalah. Bagi ni kat tamu masjid tu. Alhamdulillah. Sama juga. Samsul Lebat ni kalau tak ada 10,000 dia tak datang. Suka hati dia cakap. Mana ada? Kau bayar 10,000 pun saya ambil lah. Saya tak ada tak lah. Dah dia bagi kan? Alhamdulillah. Kau bagi RM50 pun saya datang. Tapi itulah sekali. Tak datang lah itu. Tak datang. Dan saya fikir senang ni. Kalau dulu orang bayar kau banyak ni kau boleh datang. Kenapa sekarang tak boleh? Apa pasal? Allah tuan. Ada sahabat-sahabat yang kita kenal ni panik kepada. Baik saya bukan ustaz, bangunan ustaz. Saya cakap 5,000 tak boleh keluar. Ada? Tak pengajian masjid 5,000 tak boleh keluar. Hotel mesti hotel ni. Apa masalah ni? Di Johor Baru. Bukan ada satu daerah di Johor. Masjid tu bayar agak ya, 1,900. Macam mana kan siapa cakap 1,900? Tanya masjid tu, siapa cakap 1,900? Itulah jadi dah kira hotel ke. Tak adalah saya ni kurang 2,500 paling kurang. Betul paling kurang 2,500. Bukan apa penyanyi kita boleh bayar, takkan kita tak boleh bayar macam mana. Yang mau agama pun. Yang paling stabil AJK masjid boleh duduk bersila dia buka tahun nak cukup ke 2,500. Pengantin itu dia tu yang penyanyi itu boleh bayar mahal. Penaja dia siapa? Macy's, Mary Kay, Maybelline. Pernah dengar Samsul baca mah Maybelline tadi? Ada ganti takkan itu ceramah pada malam ini ditaja oleh Macy's. Memang tidak. Tak tahu lah kalau dia nak tajuk akan datang apa pun. Jangan contoh lah. Kadang salah orang. Saya pun tak faham kenapa ada berjamaah ni. Tiket flight mesti macam ni, macam ni. Tak ada ni tak nak datang. Ini sakit kalau lah. Kita nak cakap kan semua kawan-kawan kan, kenal lah kan. Kita cakap juga lah. Kena cakap lah. Dalam grup tu saya beritahu juga lah. Tak kesian. Sekolah rendah minta 6,000 tak sekolah rendah tak Kedah. Sekolah rendah 6,000 siap 3 flight. Kakak ni ceramah tu keluar pemantau ke mulut Bismillah keluar pemantau orang keluar. Saya ceramah kuliah agak ada beberapa kelas lagi. Ada yang bayar RM70 lagi pun ada. Ada yang bayar 500 sampai 300. Okey lah. Tak ada masalah. Saya ceramah agak faham. Ada satu sekolah rendah 10 sekolah combine minta saya ceramah. 10 sekolah dekat Bentuk sempadan daerah Kuala Lumpur. 10 sekolah combine nak bayar 300. Terangkat ni. Masa tu lah saya PA saya tu macam mana ni? 300. Boleh je lah saya. Tapi tanyalah ada tak tempat-tempat lain nak sekali kan. Tak adalah pergi satu tempat dia jauh. Jadi ambillah pagi tu selama kat sekolah tu, petang tu ada satu masjid, malam tu ada satu masjid. Sampailah saya makan ikan batin di Kuala Lumpur.
Rupa-rupanya satu sekolah, yang 10 sekolah tadi combine, yang bayar 300 tadi, rupanya calon-calon PSR yang secamah. Setiap sekolah tu calon PSR dia seorang, sekolahnya 2 orang, sekolahnya seorang. SKM, sekolah kekurangan duit. Ya, memang dah tak ada budak dah kat sekolah-sekolah ni. Dan 300 tu pula cikgu-cikgu tu kongsi seorang sikit. Bayangkan kalau saya tolak, saya hapuskan permintaan dia. Nanti dia front kan. Macam tu lah fikir. Saya harap macam lain kalau orang lah apa saya cakap. Ya, ilmu ni Allah bagi pinjam kan. Kalau dipinjam kita share lah orang. Tapi dah setuju nak bayar tu janganlah dibuangkan. Macam tu. Aduh, sopek kan. Buang. Kemudian apa? Hindari permusuhan. Jangan kita bermusuh. Kita memang tak boleh mencegah orang yang menganggap kita musuh, tapi kita boleh mengubahnya dengan selalu berbuat baik kepadanya. Perlahan-lahan kita akan melihat kebaikan kita dan mengubah musuh kita menjadi teman. Ya? Jadi setiap orang mestinya nak mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang yang jahat sekeji mana pun, semua orang nak bahagia. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Fusilat ayat 34 bermaksud tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara lebih baik, sehingga orang yang ada permusuhan di antaramu dan dia seolah telah menjadi teman yang setia. Ya? Dan begitu juga dalam pada masa yang sama, untuk kita bahagia dunia akhirat, pertama kita kena ada sabar. Yang kedua, kita kena ada apa disebut sebagai syukur. Ketiga, kita kena ada disebutkan sebagai ikhlas. Keempat, kita kena ada apa disebut sebagai redha. Dan begitu juga yang kelima, kita kena ada tawakal kepada Allah. 5 kan? Sabar, syukur, ikhlas, redha, tawakal. Kena ada 5, insya-Allah bahagia dunia akhirat. Dan macam saya sebut di awal tadi, saya sebut macam mana yang Nabi bagi tahu dunia ni penjara bagi orang mukmin. Sebab ada peraturan yang kita kena ikut. Dan saya tutup dengan macam mana dalam surah Ash-Shura ayat yang ke-20 Allah beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungan itu. Maknanya apa? Maknanya dua-dua dapat. Kejar akhirat, Allah tambah. Maknanya dunia pun kita dapat. Macam datang hari ni kan, dapat dengar, dapat ilmu, dapat apa contoh lah kan. Rupanya Allah bagi juga dunia yang kita terlepas malam ni. Contohlah, kita patutnya nak pergi pasar malam yang paling popular dekat balik pulau, tapi sebab tak dengar ceramah, kita tak pergi. Dan tak apalah, minggu depannya pergi. Rupanya balik rumah, ada pula isteri dah bungkuskan set siap dengan corn income, jagung dalam jawat, punya pemalih orang Malaysia dan gigit belum pakai sudu kan. Contohlah kan. Jadi ada juga dapat betul. Mana dunia pun kita dapat. Itu contoh je lah, satu contoh. Jangan dia balik tak ada apa jagung. Ini contoh kan. Dan begitu juga Allah Ta'ala sambung dalam ayat itu, barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian sahaja daripada keuntungan dunia itu, malahan tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Semana kita kejar akhirat, dunia mendapat, ataupun kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Lebih baik kejar akhirat. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah antara pengajaran yang boleh kita dapat kan, nak kejar kebahagiaan dunia akhirat. Nabi pun sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Dan Nabi juga cakap banyakkan lemihan yang di bawah daripada lemihan yang di atas. Tengok orang lagi susah pada kita, kita akan lebih bersyukur dengan apa yang kita ada. Jangan kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Dan satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah,
dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tukir dari papan. Alang-alang menuntut nyamuk, subuti pasir, jadi kena intan. Mana kau kembangkan ilmu kepada orang lain, walaupun sikit, walaupun simpul. Serupa besok tapi poinnya senang-senang kita nak faham dan senang-senang kita nak ingat. Jadi kongsikan kepada yang lain. Dan tenang-tenang air di laut, sampai kelok mudik ke tanjung. Hati terkenal mulut menyambut. Dan sebaik Masjid Al-Ihsan ini menyumput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Dan sebelum saya mengakhiri ceramah ini, untuk makluman, dekat luar sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil.